Bismillahirrahmanirrahim. Edisi 5. Takkan terpedaya lagi. Surah Sabak, surah yang ke-34, ayat yang ke-33 bermaksud, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak ada sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran memberitahu bahawa akan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalang kita daripada beriman kepada Allah. Ini ditegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-120, yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam ayat ini juga, Allah mengingatkan kita tentang adanya sikap dan tingkah laku orang kafir yang tidak pernah redha dengan kita selama mana kita menyembah Allah dan selama mana kita berkomitmen pada agama Allah. Bahkan mereka tidak akan pernah menginginkan hal tersebut. Maka Allah telah mengingatkan kita bahawa dengan sikap mereka ni, mereka telah membuat perencanaan dan strategi agar kita tidak beriman kepada Allah dengan pelbagai cara dan rupa. Sehingga Allah telah berfirman dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-46, yang bermaksud, dan sesungguhnya mereka telah membuat tipu daya yang besar, padahal Allah mengetahui dan membalas tipu daya mereka itu. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap kerananya. Mereka mampu membuat sesuatu yang sangat besar dengan usaha dan perencanaan mereka. Begitulah hebatnya tipu daya dan perencanaan mereka untuk menjauhkan kita daripada beriman kepada Allah, Rasul dan Islam. Tujuan mereka ni hanya satu, supaya kita tidak lagi berkomitmen dengan agama kita. Dan tentu saja sidang pembaca yang saya sangat hormati, target utama mereka ialah para remaja, iaitu generasi yang akan menggantikan dan menjadi bakal pemimpin. Mereka iaitu orang-orang muda yang akan menjadi peneraju agama Islam dan merupakan generasi yang sangat diharapkan. Sebagaimana ketika zaman Nabi, generasi ini diberikan perhatian dan tumpuan utama oleh Rasulullah SAW untuk diterbiah. Kalau kita perhatikan di dalam sirah, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para remaja. Dikatakan bahawa jumlah Ahlus Suffah yang ada semasa Rasul masih hidup ialah tidak kurang daripada 900 orang dan mereka hampir semuanya terdiri daripada para remaja. Mereka adalah remaja yang dibina dan ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Orang-orang kafir menjadikan para remaja ini sebagai target utama untuk dirosak serta dimusnahkan. Tetapi bagaimanakah caranya? Adakah dengan peperangan? Apakah dengan serangan-serangan ketenteraan seperti yang telah mereka lakukan ke atas negara-negara Islam? Mungkin ya, tetapi cara yang jauh lebih berkesan dan efektif yang mereka gunakan ialah perang pemikiran. Kesan kerosakan yang ditimbulkan akan jauh lebih dahsyat. Perang pemikiran memusnahkan dan merosakkan jiwa. Walaupun mereka hidup, tapi Allah menggambarkan bahawa hidup mereka ni sama seperti hidupnya bangkai dan mayat yang tidak bermanfaat untuk umat. Allah menggambarkan bahawa bangkai-bangkai dan mayat-mayat yang tidak bermanfaat untuk Islam ini hanya akan bangun dan dapat bermanfaat pada umat apabila mereka mendapat cahaya Allah SWT. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 122, yang bermaksud, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita, yang sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, Allah menggambarkan orang yang tidak mendapat cahaya Allah ini seperti orang yang telah mati.
bangkai yang sudah tidak mempunyai apa-apa makna dan tidak bermanfaat untuk umat. Menurut tafsir Qurtubi, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang peristiwa Sayyidina Umar dan Abu Jahal. Umar yang mati hatinya kemudian mendapat cahaya Allah dan menjadi seorang yang beriman dan dijamin syurga oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Abu Jahal terus hanyut dalam kekafiran dan kejahilan yang akhirnya mati terbunuh di dalam perang Badar. Jadi, inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama orang-orang kafir untuk melancarkan perang pemikiran yang disebut tadi. Mereka ingin menjadikan kita seperti bangkai-bangkai bernyawa yang tidak memberi apa-apa makna untuk Islam. Walaupun mungkin kita mempunyai kelulusan yang sangat tinggi, walaupun kita mungkin mempunyai daya intelektual yang sangat hebat, walaupun kita mungkin mempunyai harta dan kekayaan yang sangat banyak dan melimpah ruah, tapi apabila kita menjadi bangkai dalam berislam, bangkai dalam membina ketakwaan, maka kita tidak punya apa-apa manfaat sedikit pun untuk Islam. Kita hanya akan terus hanyut dan hanyut. Maka kita harus belajar apa yang dimaksudkan dengan perang pemikiran ni. Kita harus tahu bagaimana musuh-musuh Islam ni meracuni kita dalam keadaan yang sangat indah, dalam keadaan yang sangat manis, tetapi kemudiannya mematikan ruhiyah kita, mematikan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga segala daya intelektual yang dimiliki oleh kita, segala kepandaian, segala harta milik kita tidak pernah bermanfaat untuk Islam. Apa saja yang kita miliki tidak pernah memberi manfaat untuk Islam. Kita hanyut dalam keduniaan. Kita hanyut dalam kemewahan. Tetapi kemudiannya kita tidak pernah mengenang ke manakah hala tuju kita di akhirat kelak. Perang halus. Perang pemikiran atau dalam bahasa Arabnya Al-Ghazwu Al-Fikri pertama kali dinyatakan oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna dalam Majmu'atul Rasail. Beliau adalah orang yang pertama yang boleh dikatakan mengungkapkan secara jelas, secara terang dan nyata tentang keberadaan Ghazwul Fikr untuk merosakkan umat Islam. Kemudian diteruskan oleh murid-murid beliau. Kemudian diteruskan oleh ulama-ulama besar seperti Muhammad Qutub, adik kepada Syed Qutub. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Jahiliyah Abad 20. Kemudiannya lahir lagi ulama-ulama lain yang mengungkapkan kehadiran Ghazwul Fikr, terutamanya setelah jatuhnya Khalifah Islam pada tahun 1924. Musuh-musuh Islam semakin gencar melancarkan perang pemikiran. Kenapa perang pemikiran? Kerana perang pemikiran adalah perang yang sangat menguntungkan mereka. Untuk merosakkan umat Islam, mereka tak perlu mengeluarkan belanja, tetapi umat Islam sendiri yang membayar untuk dirosakkan. Kita lihat betapa banyaknya umat Islam mengeluarkan belanja untuk dirosakkan. Umat Islam mengeluarkan biaya untuk dihancurkan oleh musuh-musuh kita tanpa kita sedari. Mereka sendiri yang melanggan rancangan televisyen dari barat yang mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat buat pemikiran. Mereka yang melangsungkan pesta hiburan yang berlebih-lebihan dan bermacam lagi. Namun kesannya kembali kepada umat sendiri. Inilah akibat Ghazwul Fikr. Mereka mendapat keuntungan sebesar-besarnya daripada Ghazwul Fikr yang dilancarkan kepada kita. Begitulah hebatnya Ghazwul Fikr. Pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan bahawa musuh-musuh Islam menggunakan prinsip 4F dan 4S untuk menggencarkan Ghazwul Fikr ini. Adapun 4F itu ialah fun, iaitu seronok, food, iaitu makanan, fashion, dan yang keempat adalah female, iaitu perempuan. Sedangkan 4S ialah sport, sukan, sex, song, lagu dan smoke, iaitu rokok. Ini adalah 4F dan 4S yang mereka kerjakan. Fun, food, fashion, female, sport, sex, song and smoke. Kita akan perhatikan satu persatu daripada apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka mendapat keuntungan daripada serangan Ghazwul Fikr yang mereka lancarkan ni. Ini sangat berbeza dengan perang fizikal yang mereka lancarkan. Sebagai contoh, di Iraq, dikatakan kerajaan Amerika terpaksa menanggung beban sebanyak 3 trilion US dollar untuk menampung peperangan di Iraq sahaja. Begitu juga peperangan di Afghanistan, bahawa mereka telah kerugian berbilion dolar untuk menampung peperangan tersebut. Kita lihat, dalam dua peperangan fizikal ni, mereka kerugian berbilion dolar.
tetapi mereka menjana keuntungan berbilion dolar dalam perang pemikiran yang mereka lancarkan. Dikatakan Hollywood menjana keuntungan pada tahun 2009 tak kurang daripada 876 bilion US dollar. Itulah keuntungan daripada Hollywood. Tidak lagi kita katakan lagi keuntungan yang mereka dapatkan daripada kilang-kilang minuman keras, kilang-kilang rokok, pusat perjudian dan sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah mengajarkan kita yang bermaksud, Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada kesulitan hidup dan mati dan daripada kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal.